A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Insyiqaq. Kita sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Jadi sebelum kita sambung ayat yang ke-7 dan seterusnya, kita tengok pengajaran ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas, Allah bersumpah, Allah menceritakan tentang suasana pada hari kiamat yang tidak ada seorang pun yang akan terlepas. Tidak ada seorang pun yang akan terlepas walaupun dia adalah seorang Nabi. Suasana yang sangat-sangat menakutkan. Sama ada dia beriman ataupun dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut auzubillahi minasyaitonirrajim, idza as-samaa'u insyaqqat. Suasana yang menakutkan pertama apabila langit terbelah. Jadi kita tak akan rasa takut kecuali kita berfikir dan menghayati maksud langit terbelah. Contoh kita tengok rumah kita, bumbung rumah kita terbang, dia tiup angin yang kencang. Semua terbuka. Tidak ada orang yang ada perasaan melainkan dia akan rasa takut. Selagi dia waras, dia akan rasa takut. Itu hanya bumbung rumahnya terbuka ataupun pecah. Apatah lagi kalau stadium yang besar, stadium yang tertutup, pecah bumbungnya. Lagi manusia akan rasa takut. Maka yang Allah sebut ni bukan bumbung rumah, bukan bumbung stadium, tapi langit. Sebesar-besar langit, bahkan lebih besar daripada bumi, terbelah dan pecah, hancur. Kemudian Allah bagi tahu pada hari itu, kenapa langit pecah? Sebab langit azinat, mendengar perintah Allah. Sekuat-kuat langit, sekukuh-kukuh langit, dan langit itu tahan lama, tapi bila Allah perintah pecah, dia pecah. Itulah kehebatan makhluk Allah. Bila mereka beriman kepada Allah, mereka kenal Allah, mereka sedikit pun tak rasa sombong ataupun angkuh dengan kelebihan yang ada pada mereka, sebab mereka tahu kalau mereka hebat, mereka kuat, maka yang mencipta mereka lagi kuat, lagi hebat. Jadi apa perlu diangkuhkan? Apa perlu disombongkan dengan kekuatan kelebihan yang Allah bagi pada mereka, yang bila dibandingkan dengan kekuatan Allah, kekuatan yang ada pada mereka adalah terlalu kecil. Kemudian Allah kata, wahuqad, memang benarlah, patutlah langit itu tunduk dan mentaati perintah Allah agar pecah. Kemudian suasana kedua, wa idzal ardu muddat, bila Allah lapangkan bumi, daripada bulat Allah jadikan lapang, dan semua yang di atas bumi, sama ada gunung yang kuat, yang kokoh, pokok-pokok, tumbuhan, bangunan, semua hancur, berkecai, dan bumi itu tinggal rata. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tidak ada sebatang pokok pun yang tinggal. Kemudian sama juga Allah begitu, bumi seperti juga makhluk Allah yang lain, seperti juga langit, sentiasa tunduk, dengar dan patuh kepada perintah Allah. Kemudian apa yang Allah nak bagi tahu? Yang Allah nak bagi tahu bukan suasana kiamat tu yang menakutkan, tapi suasana selepas kiamat. Suasana selepas kiamat, hasil apa yang berlaku setelah berlakunya kiamat. Sebenarnya itu yang perlu kita lebih takut dan kita lebih fokus. Jadi Allah nak bagi tahu suasana lepas kiamat itu dia akan terbagi pada dua. Satu orang yang bahagia, satu orang yang celaka.
Tapi proses nak menjadi bahagia di akhirat setelah kiamat ataupun proses menjadi celaka, semuanya proses itu bermula semasa di dunia. Maka Allah bagi tahu, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Allah seru, wahai manusia. Wahai manusia, innaka kadihun. Sesungguhnya engkau kadihun. Apa makna kadihun? Penat, letih, capek. Bila Allah sebut insan, masuk semua sekali. Sama ada orang beriman ataupun orang kafir ataupun orang munafik. Jadi orang beriman pun penat hidup kat dunia, orang kafir pun penat, orang munafik pun penat. Dan semuanya Allah kata mereka sedang menuju ila rabbika, kepada Tuhan engkau. Tidak ada seorang pun yang tidak penat dalam kehidupan di dunia. Selagi mana kita bernama insan, dan Allah sebut di sini ya ayyuhal insan. Selagi mana kita bernama insan, manusia, maka kita tak akan lari daripada kadihun, penat, letih. Dan semua tu sedang menuju kepada Tuhan engkau. Kadhan dengan kepenatan yang bersangatan. Kemudian famulaqih. Lepas penat semuanya menuju pada Allah, maka dia akan berjumpa. Jadi jumpa ni Allah guna perkataan fa. Lepas penat Allah guna perkataan fa, maka. Maka dia akan jumpa Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa makna dia terus berlaku. Satu lagi perkataan summa. Bila summa menunjukkan ada tempoh, ada masa. Jadi kenapa Allah bagi tahu fa? Bila kita penat kat dunia, lepas tu kita mati. Lepas mati, fa, terus jumpa Allah. Sedangkan nak jumpa Allah bukan lepas mati kan, lepas kiamat. Dah mati, ditanam dalam kubur, mayat dah hancur, mungkin dah berpuluh, beratus tahun, beribu tahun, barulah jumpa Allah. Sepatutnya Allah guna summa mulaqihi. Kemudian manusia ni yang penat kat dunia, kemudian akan jumpa Allah. Tapi Allah tak guna kemudian, Allah guna fa, lalu. Sebab apa? Allah nak bagi faham. Sebenarnya waktu ke akhirat, walaupun sebenarnya lebih lama daripada dunia, tapi bila keadaan orang tu tertidur ke, orang tertidur ke, ataupun berada di alam barzakh, sebenarnya tak lama. Sebab tu kalau tidur, contoh lelaki yang Allah tidurkannya, Allah matikannya 100 tahun. Bila selepas 100 tahun ditanya, berapa lama kamu mati? Dia jawab apa? 1 hari ataupun sebahagian hari. Bila dia mati ataupun tidur, dia tak rasa lama. Begitu juga Ashabul Kahfi, bila Allah tidurkan selama 309 tahun. Tapi bila bangun daripada tidur, ditanya berapa lama tidur, mereka menjawab 1 hari ataupun sebahagian hari. Begitu juga orang yang dalam barzakh ni, bila dibangkitkan daripada kubur, mereka ditanya berapa lama kamu berada dalam kubur. Mereka jawab, yauman, 1 hari ataupun sebahagian hari. Jadi, bila duduk dalam kubur, Allah nak bagi tahu walaupun lama, mungkin 1000 tahun, tapi rasa tu sekejap. Maka sebab tu Allah guna fa. Lepas mati, fa, lalu terus jumpa Allah. Walaupun sebenarnya tempohnya jarak lama, tapi sebab dalam keadaan alam barzakh, dia tak akan rasa lama. Bila tak rasa lama, Allah tak guna summa, Allah guna fa. Jadi tempoh kita nak jumpa Allah sebenarnya tak lama. Okey. Jadi pengajaran daripada ayat lepas ialah semua manusia akan penat. Bahkan lagi orang tu mulia, lagi penat. Sebab Allah kata, inna izamal ajri min izami al-bala. Sesungguhnya ganjaran yang besar adalah bergantung kepada ujian yang besar. Mana lagi mulia orang tu, lagi besar ujian. Dan bila lagi besar ujian, lagi penatlah dia. Dan kalau kita tengok sejarah para Nabi, tidak ada Nabi yang relax. Tidak ada Nabi yang banyak rehat. Tak ada. Semua Nabi ni, semuanya penat. Kita tengok Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim, penat. Bila berdakwah aja, bukan diberi anugerah.
Bukan dia beri allowance, bukan dia beri rumah yang selesa, tapi ditangkap, kemudian diikat, kemudian dicampak dalam api. Penat. Lepas tu, bila bebas, masih tak diterima oleh masyarakat. Maka dia pergi ke Syam. Bila pergi ke Syam, dia berkata, ini zahibun ila rabbi, aku nak pergi pada Tuhan. Walaupun pada zahirnya dia pergi ke Syam, tapi sebenar semua perjalanan manusia ke mana dia saja menuju, ke mana saja destinasinya, sebenar destinasi yang sebenar ialah menuju kepada Tuhan. Kemudian lepas tu bila dapat anak Ismail, penat lagi. Allah kata pergi hantar ke Mekah. Berjalan kaki pergi hantar ke Mekah. Kemudian tinggal kat sana, penat lagi. Penat lagi tubuh badan, penat lagi perasaan. Lepas tu dah tak berapa lama datang balik ke Mekah, Allah kata sembelih anak kamu. Penat lagi ke Adihun. Begitu juga kita tengok sejarah Nabi Musa, sentiasa penat. Bermula daripada berada dalam istana Firaun, kemudian dia pukul seorang Kipti sampai mati. Lepas tu dikejar oleh Firaun dengan tenteranya, penat, lari. Kemudian pergi ke Madain, sebab lari daripada kerajaan Firaun. Berada di Madain, kahwin dengan perempuan. Kahwin dengan perempuan pula, maharnya apa? Mahar Nabi Musa bila berkahwin dengan perempuan tu apa dia? Kena bekerja 8 tahun dengan bapa mertua dia. Penat. Kan? Penat. Dan juga kisah Nabi Musa, bila dia kata dia lebih pandai pada, dia yang orang yang paling pandai, maka Allah uji lagi dengan kepenatan yang lain. Apa dia? Kamu pergi tepi pantai, belajar pula dengan orang yang lebih alim daripada kamu. Kita kalau pergi belajar, masuk bilik aircon, kan? Semua kemudahan ada. Tapi Musa pula Allah kata apa? Kamu kena pergi belajar di mana? Berjalan tepi pantai. Bawa apa? Bawa ikan, seekor je. Jadi penat lagi. Kemudian pergi ke sana, buat kerja pula. Bukan belajar juga. Buat kerja. Pecahkan kapal, bunuh budak, kemudian baiki tembok. Penat. Jadi nak beritahu hidup ni penat. Jadi bagi orang beriman, beza orang beriman dengan orang tak beriman ialah dua-dua pada zahirnya penat. Tapi yang membezakan apa? Orang beriman bila dia penat kerana Allah, hati dia tenang. Jiwa dia bahagia. Lagi dia buat untuk Allah dan kerana Allah, lagi badan dia penat, lagi jiwa dia tenang. Sebab tu orang beriman bila buat benda yang Allah redha, badan penat tapi dia tak rasa penat. Sebab apa? Kebahagiaan, ketenangan dalam hati menghilangkan kepenatan. Percayalah. Sebab itulah Nabi lagi buat kerja dakwah, lagi bangun malam, lagi Nabi tenang jiwanya. Apa bukti? Buktinya ialah bangun besok Nabi lagi cergas. Bukan semakin malas, bukan semakin lemah. Walaupun semalam dah tak cukup tidur kan. Itu bukti bahawa orang beriman lagi dia penat kerana Allah, lagi jiwa dia tenang, lagi badan dia segar. Tapi kalau kita penat kerana dunia, kejar dunia aja pagi petang siang malam, maka jiwa kita, badan kita penat dan jiwa kita tidak tenteram. Ramai orang bersungukkan, kadang-kadang penat mendidik anak. Sebenarnya ada something wrong. Bila kita penat mendidik anak sampai kita merungut, sebenarnya kita buat mungkin tak ikut kehendak Allah. Mungkin kita buat tidak ikhlas. Sebab kalau kita ikhlas, walaupun kita dah didik anak kita bertahun-tahun, tapi belum nampak hasilnya, jiwa kita akan tenang. Sebab apa? Sebab kita dah buat apa yang Allah suruh. Dan bukan kewajipan kita untuk melihat anak kita berubah menjadi baik. Itu bukan urusan kita. Sebab itulah Nabi Yaqub penat. Penat apa Nabi Yaqub? Nabi Yaqub penat apa? Nabi Yaqub ujiannya ialah penat membesar dan mendidik anak yang jahat. Kan? Apa kejahatan anak Nabi Yaqub? Apa kejahatan anak Nabi Yaqub? Hati busuk. Sampai tahap nak bunuh, bukan nak bunuh kawan, nak bunuh adik. Kan?
Adik pula yang bapa dia paling sayang. Dan berapa orang ni yang jahat ni, yang hati busuk, yang nak bunuh? Bukan seorang, bukan 5 orang, 10 orang. Berapa lama ni? Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, berpuluh tahun. Nabi Yaqub penat, kadihun, nak mendidik anak. Tapi Nabi Yaqub tenang. Sebab apa? Sebab dia buat mengikut perintah Allah. Allah kata sabar, dia sabar. Dia tak pernah merungut. Bahkan dia kata fasabrun jamil, wallahu al-musta'an. Aku pujuk diri aku supaya sabar dengan sabar yang cantik, dan wallahul musta'an. Semua masalah aku akan diselesaikan, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku bergantung pada kudrat aku tak mampu nak betulkan anak 10 orang. Tapi Allah Maha berkuasa untuk membetulkan anak aku 10 orang. Cuma Allah nak tengok setakat mana aku sabar, setakat mana aku tetap istiqamah ikut perintahnya. Maka hasilnya 10 anak yang jahat tu semua bertaubat dan semua menjadi anak yang soleh. Jadi kadihun. Kalau orang beriman faham, dia tak akan merungut dengan kepenatan hidup. Dia tak akan merungut. Letih ke apa ke, sebab itu adalah sunnatullah. Okey? Lepas penat tu, ayat hari ini Allah nak beritahu. Hasil yang kamu penat kat dunia, kamu akan nampak di akhirat besok. Kalau cara kamu penat kerana mentaati Allah, maka hasilnya adalah kamu akan bahagia selama-lama. Tapi kalau kamu penat kat dunia dengan melanggar perintah Allah, maka hasilnya kamu akan celaka selama-lamanya di akhirat. Jadi ayat ini Allah nak beritahu, ayat hari ini, hasil kepenatan manusia semasa di dunia. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma, maka amma adapun. Dalam bahasa Arab bila sebut amma tu makna Allah nak huraikan. Allah nak huraikan. Huraikan apa? Ayat sebelum ni mulaqih. Kadihun ila jadi ayat sebelum ayat 7 ni Allah kata semua manusia kadihun penat. Menuju kepada apa? Ila rabbika, kepada Tuhan engkau. Lepas tu famulaqih. Kamu akan jumpa dia. Jumpa Allah. Jumpa umum. Jumpa dalam bentuk apa? Sekarang Allah nak huraikan. Setelah penat dan setelah jumpa Allah, ini hasilnya. Huraiannya iaitu pertama, hasil penat yang pertama ialah man. Siapa yang utia, diberi kitabahu, kitabnya biyaminih, dengan tangan kanan. Okey, pertama kitab. Apa makna kitab ni? Kitab amalan kita. Amalan yang mana ni? Yang mana ni? Apa dia? Apa dia? Yang mana? Yang letih tu yang mana? Kalau sebenarnya bila sebut kitab rekod amalan tu makna semua sekali. Yang besar termasuklah yang kecil. Yang zahir ataupun yang tersembunyi. Cuba buka surah ni. Surah Al-Kahfi. Ayat 36. Wa wadi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina. Ayat berapa? Wa wadi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Jumpa. Ayat berapa, Azhar?
Wa yaquluna ma li hadzal kitab. Jumpa tak jumpa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 49 lah. Oh, pelajar dah tulis dah. Ayat 49. Wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadiran. Okey. Cuba tengok maksud dia. Wa wadi'a dan diletakkan ataupun diberikan kitab. Fataral mujrimina, maka engkau wahai Muhammad akan melihat orang-orang yang berdosa musyfiqina, dalam keadaan takut. Jadi bila tengok kitab tu takut. Kita tengok apa kat dunia takut? Tengok polis kan? Tengok hantu. Tapi yang kat akhir besok, kita tengok apa takut? Hantu dah tak ada, polis dah tak ada. Tengok buku. Buku siapa ni? Bukan buku orang, buku kita. Musyfiqina, dalam keadaan mereka takut. Takut sebab apa? Mimma fihi. Ada apa dalam buku tu sampai dia takut? Dari apa yang terkandung dalamnya. Tengok amalan sendiri takut. Kenapa? Wa yaquluna, dan seraya mereka berkata, ini orang yang berdosa. Mereka berkata, ma li hadzal kitab. Apa? Apa jenis kitab ni? La yughadiru saghiratan. Kitab ini tidak pernah meninggalkan saghiratan, yang kecil. Wala kabirah, walaupun yang okey. Itu yang soalan saya. Apa yang ada dalam kitab ni? Iaitu saghiratan dan apa maksud saghiratan? Apa dia? Tak, kalau sembunyi dalam hati, mungkin kalau syirik kan. Kalau syirik, kabirah, besar. Kabirah ni dosa-dosa besar. Saghirah ni benar dosa-dosa kecil. Kadang-kadang kita rasa macam bukan dosa pun. Bahkan ulama kata senyum, gelak ketawa, kadang-kadang kita tunjuk isyarat pun semua tercatat. Sebab tu dia terkejut. Apa jenis kitab ni? Tak ada satu pun yang ditinggalkan. Tak ada satu pun yang tidak dicatat. Semua dicatat. Saya pernah ceritakan Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila dia sakit, dia mengeluh. Aduh. Kemudian Tawus datang melawat dia. Kemudian Tawus bagi nasihat pada dia. Dia kata, guru aku berkata tentang ayat Allah, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun perkataan yang diucapkan oleh manusia melainkan ada raqib atid yang mencatat. Kata Tawus, guru aku memberitahu maksud ayat ni ialah termasuklah kita mengeluh. Aduh. Ni saghirah. Semua akan dicatat. Kalau kita menjeritkan, semua dicatat. Samalah. Kan Nabi cakap kan, wala taqul lahuma uff. Jangan cakap pada mak bapak kamu uff. Sebenarnya uff tu apa maksud? Apa saja yang menyebabkan mak bapak kamu sakit hati. Uff tu contoh. Bila mak kita kata pergi lipat baju sekarang. Itu masuk. Sama. Kadang-kadang tak bunyi perkataan. Akan dicatat. Sebab apa? Mengeluh tu menggambarkan apa? Dia tak suka. Tak suka pada mak bapak. Okey. Habis tak nak buat apa? Sebab itulah Nabi bagi kaedah.
siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hanya hendaklah bercakap benda yang baik. Kalau tak ada yang baik, yang diam tu yang paling susah kan? Yang paling susah ialah diam. Kalau tak, dia cakap je walaupun ilmu tak ada. Biasanya orang banyak diam ni siapa? Orang yang banyak ilmu. Sebab dia tahu dengan bercakap kalau tak ada faedah, merugikan. Yang biasa cakap banyak ni orang tak ada ilmu. Cakap je. Okey? Kemudian Allah kata apa? Illa ahsaha. Semua akan ahsaha mana? Dicatat dengan detail. Beza ada dengan ahsa. Ahsa akan dicatat dengan detail, iaitu di mana dia buat, pukul berapa, pukul 5.45, habis pukul berapa, 55 minit. Semua akan dicatat dengan detail. Jadi boleh tak kita nak padam semua dosa ni? Yang kecil ataupun yang besar. Boleh bertaubat. Sebab itulah taubat tu kena buat setiap masa. Kalau Nabi pun istighfar 100 kali sehari, maka kita ni yang dosa kecil ke dosa besar, boleh dikatakan setiap waktu kita ada dosa kan. Kadang-kadang masa berwuduk membazir air kan. Kadang-kadang solat. Orang solat dapat pahala, kita solat dapat dosa. Kenapa? Tak khusyuk. Fikiran melayan je. Mulut baca lain, fikiran ke lain. Itu pun adalah dosa. Sebab apa dosa? Sebab tak rasa kebesaran Allah yang kita sembah. Kemudian Allah kata apa? Wa wajadu, mereka mendapati ma'amilu, apa yang mereka hadir, apa yang mereka lakukan, semuanya hadir. Apa? Semua tercatat. Okey? Kalau kita kira logik, katalah kita hidup 70 tahun. Bila amalan kita mula dicatat? Balik umur berapa? Apa dia? Katalah umur 70 tahun, berapa balik? 10? 12. 15? Okey. Jadi berapa? 55 tahun. Jadi kita ni mengandungi amalan kita selama setiap hari 24 jam kali 365 hari kali 55 tahun. Agak-agak besar mana rekod amalan kita? Berapa tebal? Itu baru seorang. Kalau bilion manusia, muat tak di pada masyarakat nanti nak letak rekod-rekod amalan setiap orang? Macam mana boleh muat? Dia kadang-kadang telefon kan. Sekarang dunia semakin canggih kan. Telefon tu boleh simpan berapa maklumat, berapa data tu. Kan? Telefon kecil je. Tapi sekarang teknologi kita boleh buka beribu-ribu kitab. Setiap kitab pula beratus-ratus muka surat. Hanya duduk dalam telefon. Itu baru kat dunia. Kalau di akhirat, jangan fikirlah, lagi hebat. Okey? Sebab itulah orang yang berdosa terkejut ni. Ada dosa yang mereka dah lupa pun. Zaman sekolah menengah, zaman universiti, zaman mula-mula bekerja, ponteng, curi tulan, ambil pen kat office. Guna masa office untuk buat bisnes online. Semua ada kat sini. Okey? Jadi sebelum terlambat, bertaubat. Siapa ambil kertas kat office tu, pulangkan balik, ganti balik. Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz, bila ada orang datang rumah dia, bila orang tu berbincang pasal bukan urusan kerajaan, dia padam lampu. Dia padam lampu. Bila dia tanya kenapa padam lampu, buat kerja dalam gelap? Sebab lampu ni hanya untuk urusan kerajaan sahaja. Kamu datang bukan urusan kerajaan. Jadi tak ada hak untuk guna. Itu orang bertakwa. Kita hentam je barang kerajaan kan. Hentam je. Pilihan raya ke tak pilihan raya ke, sama je. Okey.
Siapa yang diberi rekod amalannya ni, yang semua detail. Diberi. Allah tak sebut siapa yang bagi. Jadi tadabburnya, kenapa Allah tak bagi tahu siapa yang bagi? Siapa yang akan bagi rekod amalan setiap orang kepada setiap orang? Mana tahu? Allah sebut tak? Allah sebut. Jadi pengajarannya apa? Bila Allah tak sebut, tak penting. Tak penting siapa yang bagi. Yang penting apa dah? Masa kamu dapat tu, tangan kanan ke kiri? Jangan tengok siapa bagi. Tak. Tengok dia nak bagi tangan mana. Yang orang bagi tak penting. Yang penting kamu terima tangan mana. Ni celaka ni. Tengok tangan. Tangan terima yang mana. Kalau dia bagi tangan kanan, bertuahlah, bahagialah. Walaupun siapa yang bagi tak penting. Ada pendapat kata yang bagi ialah malaikat. Wallahu alam. Tanda awal. Tanda awal. Tanda awal. Tanda awal. Bila bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Tak, tengok pula yang satu lagi dia bagi dari mana. Tangan kiri ni pakai tangan kiri, dia bagi tangan kiri. Dia asalkan tangan kiri. Tak, dia bukan bagi rekod amalan tangan kanan ataupun kiri bergantung pada apa? Bukan bergantung pada dia kidal ke tak. Bergantung pada amalan dia masa. Orang tu suka menulis tangan kiri macam ustaz lah. Kan? Tapi dia beriman, maka dia akan terima rekod amalan sebelah kanan. Orang tu semua kanan, sunnah Nabi. Tapi solat lambat, solat tak khusyuk. Dia akan terima rekod amalan tangan kiri. Kan? Kenapa Allah bagi tahu tangan kanan? Sebab tangan kanan menggambarkan benda yang baik. Dan memang sunnah Nabi, bila Nabi buat benda yang baik, Nabi mulakan tangan kanan. Nak masuk rumah, nak masuk masjid, nak pakai baju, kan? Kalau benda yang kurang baik, Nabi mula dengan tangan ataupun kaki kiri. Okey, orang macam ni, apa berlaku selepas tu? Fasaufa. Maka akan yuhasabu. Akan dihisab. Akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maknanya setiap orang akan dihisab. Ini orang beriman ni. Buktinya dia terima rekod amalan daripada sebelah kanan. Maka selepas itu Allah kata dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa maksud hisab yang mudah? Kita dah jumpa berapa kali, saya pun dah sebut berapa kali kan. Satu hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, wa man nukisha al-hisab faqad halak. Cuba terjemah. Wa man nukisha, siapa yang nukisha bermakna dibicarakan. Hisabnya maknanya dia dibicara dalam mahkamah Allah. Faqad halak, maka itulah tanda dia celaka. Bila dibicara aja, mana itulah tanda dia akan ke neraka. Kan? Tapi dalam ayat ni, siapa yang terima rekod amalan sebelah kanan, Allah kata dia akan dihisab. Sedangkan dalam hadis ni Nabi kata siapa dihisab dia celaka. Bercanggah tak? Jadi macam mana kita nak selarikan? Macam mana? Oh, yang ni hisab detail, yang ni? Tak detail. Mahkamah tinggi satu macam balai. Ni mahkamah rendah. Balai. Dia ada berapa mahkamah di akhirat besok? Ada satu je mahkamah. Hakimnya satu. Pendakwanya? Pendakwa siapa? Satu juga. Allah yang mendakwa. Saksinya siapa? Saksi tak payah cari orang lain. Duduk kat badan kita. Kan? Mulut ditutup, tangan bercakap, kulit anggota badan pun bercakap. Okey. Sebenarnya, bila turun ayat ni, Aisyah bertanya Nabi.
Orang beriman dihisap dengan hisap yang mudah. Tapi, ya Rasulullah, engkau berkata, siapa dihisap, dia celaka. Macam mana pula? Nabi kata, hisap yang mudah ialah hisap iaitu ditunjukkan. Dia panggil dalam bahasa apa? Al-ardu. Al-ardu. Al-ardu makna ditayangkan, ditunjukkan, bukan dibicara. Dan disebut dalam hadis tu, Nabi kata orang beriman Allah panggil seorang-seorang. Kemudian Allah tunjukkan, ini dosa kamu masa universiti. Kamu buat di UKM. Pukul 8 pagi hari Rabu. Betul? Betul? Ini dosa kamu masa mula bekerja. Sepatut balik pukul 5, balik pukul 4.30. Betul? Betul? Satu persatu. Sehingga orang ni, semua dia mengaku. Sebab apa? Yang menuduh tu siapa? Bukan menuduhlah. Yang mendakwa siapa? Allah. Dan semua ada bukti. Sehingga orang beriman rasa memang dia akan masuk neraka dengan dosa-dosa yang Allah sebut satu persatu, bukan di khalayak ramai. Seorang-seorang. Sehingga bila dia yakin dia akan masuk neraka, Allah pun cakap apa? Ini Allah kata, qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Allah kata semua dosa yang kamu dah mengaku ni, pada satartuha, aku telah satar, makna aku tutup. Makna kamu buat dosa banyak kat dunia tapi aku tutup. Apa maksud aku tutup? Tak ada siapa tahu. Suami pun tak tahu, isteri buat, suami tak tahu. Suami buat, isteri tak tahu. Anak buat, mak bapak tak tahu. Sebab apa? Jangan kita perasan, oh pandai aku buat maksiat sampai tak ada orang tahu. Kan? Tak, Allah tutup. Kan? Ada orang kahwin 2 sampai 10 tahun. Cekap dia. Sampai bini pertama tak tahu. Pandai aku kan. Tak, Allah tutup. Kan? Ada orang nak kahwin-kahwin 10 tahun. Tapi tak jadi-jadi kan? Jadi Allah kata apa? Sebab aku tutup. Itu kat dunia. Di akhirat, wa ana aghfiruha, aku ampunkan hari ini, iaitu hari akhirat. Boleh? Jadi kelebihan di sini apa dia ni? Apa kelebihan? Yang dia dosa banyak, tapi Allah ampunkan. Apa kelebihan? Tak. Ada dosa yang orang tak minta ampun, tapi Allah ampunkan. Apa dia? Itu betul. Tapi dalam hadis ni ada sebabnya. Jawapannya ada dalam kat sini. Bukan tutup ayat orang. Ni dosa dia. Dia buat dosa, tapi dia tak cerita pada orang. Sebab dia rasa malu. Sebab itulah, bila kita buat dosa, jangan buat depan orang. Nabi sebut dalam satu hadis apa dia? Kullu mu'afa illal mujahirun. Hadis sahih. Semua mu'afa, semua orang mu'afa, dimaafkan. Dengar? Semua orang Nabi kata dimaafkan, diampunkan. Illa kecuali al-mujahirun, orang yang buat dosa secara terbuka. Sahabat pun tanya, macam mana dia buat dosa secara terbuka? Dia buat dosa malam, tak ada orang tahu. Besok dia cerita pada orang. Faham? Maknanya dia sendiri mendedahkan dosa dia. Orang macam ni Allah kata tidak diampunkan. Boleh faham? Orang tak tahu dia dia tengok wayang semalam, tapi dia masuk Facebook dia kan. Kamu kena tengok wayang ni. Boleh faham? Tapi bila kita buat dosa, kita sembunyikan sebab rasa malu, paling-paling kurang rasa malu pada orang, insya-Allah Allah ampunkan. Okey. Tapi jangan pula, sekarang kita boleh buat dosa, cuma sembunyi je. Itu salah pula tu. Ini kalau terbuat.
Dan sebab itu Nabi selalu baca doa ni. Minta apa? Hisab yang mudah kan? Ya Allah, subhanallah. Nabi ni ahli syurga. Nabi tak ada masalah, lancar je. Orang pertama dibangkit daripada kubur. Orang pertama akan masuk syurga. Orang yang paling tinggi darjahnya di syurga. Tak perlu dah doa ni. Tapi Nabi selalu baca doa. Apa doa tu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa doa ni? Jadi kalau orang macam Nabi baca dan kerap baca, sedangkan Nabi memang dah ahli syurga, maka orang macam kita lagi kena baca ni. Ramai duk kelang kabut pasal rezeki, pasal COVID, pasal SOP kan. Tapi dia lupa, di akhirat besok lagi dahsyat. Baca doa ni, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, bagilah padaku hisabku dengan hisab yang mudah. Sebab apa? Kalau bukan hisab yang mudah, dia hisab yang sukar. Maka celakalah. Okey. Boleh Wayang qalibu dan dia yang qalib. Apa makna yang qalib? Daripada qalbun. Apa makna qalbun? Apa dah? Itu kalam. Qalbun. Qalbun, apa makna dia? Bolak-balik. Asal makna dia ialah bolak-balik. Aqlibu as-safha. Aku balikkan muka surat. Sebab itulah hati dipanggil qalbun. Kenapa? Apa kaitan? Makna asal dia bukan hati. Makna asal dia berbolak-balik. Kenapa hati dinamakan qalbun? Sebab hati sentiasa berbolak-balik. Iman turun naikkan. Sekejap rajin baca Quran, sekejap malas. Sekejap ingat pada zikir, sekejap lupa. Jadi sebab tu hati dipanggil qalbun. Okey? Jadi daripada qalbun dijadikan kata yang qalibu. Yang qalabah, yang qalibu makna kembali. Dia akan kembali. Siapa ni? Yang terima rekod amalan daripada sebelah kanan. Dia akan kembali kepada ahlihi. Ahli apa dia? Ahli keluarganya. Siapa ni? Ahli keluarganya siapa? Isterinya, anak-anaknya, mungkin yang ke atas mak bapa, atuk, moyang. Masrurah dalam keadaan masrurah gembira. Dia jumpa kat mana ni ahli keluarga ni? Pada mahsyar? Tak, bila maksud kembali ni, kembali ke mana? Bila bahasa Melayu lah. Kalau kembali, biasa kembali ke mana? Ke rumah lah, rumah asal kita kan. Jadi ahli syurga, orang beriman ni dia kembali ke mana? Rumah dia yang asal, iaitu maknanya dia dah masuk syurga lah ni. Bila masuk syurga, jumpa keluarganya. Siapa keluarganya? Maknanya ada tak keluarga dia yang masuk awal daripadanya ke syurga? Ada. Sebab tu ulama tafsir mengatakan ahli keluarga ni ialah yang masuk lebih awal daripadanya. Bila dia masuk dia jumpa. Kenapa seronok? Kita kalau lama berpisah dengan keluarga tiba-tiba dapat jumpa, seronok tak? Dan lagi seronok ialah jumpa di mana ni? Jumpa dalam syurga. Dan gembira ni ialah gembira yang tidak akan terhenti. Gembira sepanjang masa. Bukan 1 juta tahun, bukan 1000 juta tahun, tidak ada penghujung. Tidak ada sedih, tidak ada duka cita, tidak ada takut. Semua gembira. Okey? Jadi orang beriman target nak gembira di mana? Di syurga. Kalau orang beriman nak gembira di dunia, salah. Sebab dunia penuh dengan kadihun. Penat, letih. Okey. Wa amma, habis golongan pertama. Wa amma, dan adapun
Man, siapa yang utia diberi kitabahu, kitabnya, rekod amalannya, wara'a. Wara'a apa dia? Wara' belakang. Zahrihi, bahasa Arab zahri ni. Kalau wara' belakang. Dari kitabnya dari arah belakang. Biasa bahasa Arab, kalau lawan kepada kanan apa dia? Kiri, kan? Jadi sepatut bila Allah beritahu orang beriman terima rekod amalan sebelah kanan, maka orang tak beriman sepatutnya sebelah kiri, kan? Dan ayat lain Allah sebut terima rekod amalan sebelah kiri, bishimalihi, dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah, bishimalihi. Barulah selari dengan yamin. Soalannya, kenapa Allah tak selarikan gunakan perkataan yang berlawanan? Kanan lawan kiri. Tapi Allah guna yang ni kanan, yang ni belakang. Sepatut belakang lawan apa? Depan. Jadi kenapa? Sebenarnya orang yang tak beriman, terima daripada belakang ke terima daripada kiri? Tapi ayat lain, surah Al-Haqqah, shimal, kiri. Ayat ni pula, belakang. Ada pendapat mengatakan, yang tak beriman akan terima rekod amalannya dalam dua keadaan. Pertama, daripada belakang. Yang kedua, daripada kiri. Di mana Allah, mereka akan bagi daripada depan, tapi dia terima dengan tangan kiri. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, sebenar kiri dengan belakang ni sama. Iaitu mereka bagi dari belakang, maka dia ambil dengan tangan kiri. Boleh faham? Itu pendapat yang paling kuat lah, paling tepat. Iaitu diberi dari arah belakang, kemudian dia ambil dengan tangan kiri. Sebenar kiri itu menggambarkan apa? Tak baik. Kemudian kalau diberi daripada arah belakang, kenapa Allah sebut? Ataupun kenapa dia beri rekod amalan kepada orang tak beriman daripada arah belakang? Apa mesej yang Allah nak bagi tahu? Satu penghinaan lah, kan? Kita kalau nak bagi barang baik kepada orang kita suka, bagi daripada depan ke belakang? Kan? Kalau uncle saya nak bagi apa-apa, uncle menghadap ke sana, saya bagi daripada belakang. Itu tanda apa tu? Menghina. Jadi, tanda-tanda manusia bahagia ataupun celaka, apa dia? Tengok apa? Di akhirat besok. Tanda-tanda manusia bahagia ataupun celaka, tengok apa? Tengok body ke? Tengok muka ke atau apa? Angka? Tengok apa? Tengok orang nak bagi rekod amalan. Kanan ke kiri? Cukup. Subhanallah, kat dunia ni orang nak tengok apa? Orang yang bahagia dengan celaka, apa ukurannya? Orang tengok apa? Yalah, tengok dari segi apa? Nak tahu kaya ataupun miskin. Pakai kereta apa? Kan? Duduk kat mana? Taman miskin ke taman mewah? Kan? Lepas tu tengok pakaian. Kan? Tengok pakaian. Tengok tempat kerja. Tapi di akhirat semua tak terpakai tu. Pakaian pun orang tak tengok sebab memang bogel pun. Kereta lagi tak ada. Yang tengok apa? Kanan kiri, kanan kiri. Sebab tu Aisyah tanya Rasulullah, di akhirat besok adakah seseorang kenal orang yang dia kenal masa kat dunia? Nabi kata kenal, bahkan kalau jumpa pun dia akan lari. Cuma dalam keadaan tiga tempat ni, jumpa siapa pun dia tak akan kenal. Walaupun jumpa suami dia, jumpa isteri dia, dia tak akan kenal dan tak perasan. Tiga tempat ni. Salah satu ialah ketika rekod amalan diberi.
Yang bukan Islam. Tak boleh. Dia yang bukan Islam, dia akan masuk neraka. Saya dengar, lepas tu dia cakap bahasa depan akan datang, saya hidup dari dekat syurga tu, saya boleh jumpa keluarga saya kan, keluarga saya kan. Dia orang memang keluarga saya dulu semua. Nah, kalau dia beriman, boleh jumpalah. Sebab ini dia akan jumpa di mana? Dalam syurga. Siapa yang akan masuk syurga? Pastilah orang beriman. Orang beriman saja. Bahkan orang beriman pun, orang beriman kalau keluarga dia Islam tapi tak solat, pun dia tak akan dapat jumpa. Boleh? Okey. Kemudian orang yang diberi rekod amalan daripada sebelah belakang. Apa akan berlaku? Fasaufa maka dia akan ada apa dia? Akan menyeru. Subura. Celaka. Wahai celakanya. Okey. Tengok orang yang tak beriman bila di akhirat besok, bila dapat rekod amalan daripada sebelah kiri atau belakang, apa dia akan seru? Wahai celaka. Biasa orang yang sedang kesempitan ataupun ditimpa musibah, biasa apa yang dia seru? Contohlah kita aksiden ke, kita sakit ke, kita panggil seru apa? Tak, bila kita dalam kesusahan ataupun kesakitan. Tak, kita seru orang lah supaya tolong kan. Astagfirullah, yalah. Kita akan panggil orang, ayah, mak, kan, bang, betul tak? Itu fitrah semula jadi. Bila susah, kita panggil orang. Okey? Tapi bila susah di akhirat, dia panggil apa? Wahai celaka. Celaka ni boleh tolong tak? Tak ada. Dia tak panggil dah orang. Sebab di sini bukan, tak ada siapa pun boleh tolong siapa. Walaupun dia isteri, walaupun mak bapak, walaupun dia anak, satu pun tak boleh tolong. Habis dia panggil apa? Wasubura, wahai celakanya aku. Jadi akhirnya dia mencela dan mengutuk diri sendiri. Suasana yang menakutkan. Kat dunia tak ada orang kutuk diri sendiri kan? Kat dunia biasa orang kutuk siapa? Dia kutuk orang lain, celakalah. Tapi di akhirat, celakalah aku. Okey, kemudian lepas tu wayaslah, dan dia akan dibakar sa'ira dalam neraka sa'ir. Innahu tengok proses proses cepatlah. Terima rekod amalan, kemudian dia kata celakalah, kemudian masuk neraka. Allah guna semua huruf wow, menggambarkan apa? Proses di akhirat besok tidak macam kat dunia. Kadang-kadang kes kat jenayah kat dunia ambil masa kan. Kadang-kadang bertangguh bertahun-tahun. Tapi proses di mahkamah Allah di akhirat besok lancar. Kemudian Allah kata, apa sebab ni? Tengok rahmat Allah kepada hambanya ialah Allah cerita, pertama Allah cerita benda yang belum berlaku. Supaya apa? Supaya kita ambil pengajaran. Jangan jadi macam golongan yang kiri. Kamu masih ada peluang kan? Bertobat. Berimanlah kepada Allah. Yang kedua, Allah beritahu apa punca orang masuk neraka ni. Apa punca dia terima rekod amalan sebelah kiri. Allah beritahu punca supaya kita dapat elakkan punca tu. Okey, apa punca dia? Innahu, sesungguhnya dia kana adalah dulu, dalam bahasa Arab kana ni makna dulu. Adalah dulu fi ahlihi, pada keluarganya, masrura, gembira. Tengok.
Perkataan masrura ada 2 kali Allah sebutkan. Masrura. Masrura yang pertama untuk siapa? Untuk ahli syurga. Masrura kedua untuk okey. Masrura pertama di mana ni? Di syurga. Masrura kedua untuk orang kafir, untuk orang tak beriman di mana? Kat dunia. Jadi apa beza masrur ahli syurga dengan masrur orang tak beriman? Apa yang membezakan? Dua-dua gembira. Dua-dua Allah guna perkataan yang sama. Apa dia? Masrur yang kedua tu punca dia masuk neraka. Yang ni? Ini tu hasil ketaatan dia tu. Hasil ketaatan. Ada satu perbezaan yang cukup jelas. Betul lah tu. Tapi perbezaan yang cukup jelas ialah beza dua masrur ialah masrur orang kafir kat dunia bersifat sementara. Sekejap je. Ada tak orang gembira 5 hari turut-turut? Tak ada. Sekejap gembira, sekejap sedih. Tapi gembira orang beriman berapa lama ni? Ada tak diselang-seli dengan sedih, takut? Ada? Oh, beza tak? Yang ni gembira 24 jam selama-lama. Yang ni gembira berakhir dengan kesedihan sementara. Jadi orang yang cerdik dia pilih gembira yang mana? Ni. Biarlah susah sekejap kat dunia, asalkan gembira untuk selama-lama. Jangan gembira sekejap kat dunia, tapi akhirnya celaka sa'ira selama-lamanya. Boleh? Jadi Allah sebut tak orang beriman gembira kat dunia? Sebut tak? Tak. Kenapa tak sebut? Adakah orang beriman tak gembira kat dunia? Apa dia? Yalah, bila bahagia mesti gembira. Mana ada orang bahagia tak gembira? Saya bahagia tapi tak apa gembira lah. Dan orang beriman ni gembira tak kat dunia? Gembira kan? Kenapa Allah tak sebut? Kenapa tak penting? Sebab Allah nak bagi tahu nilai orang beriman ialah dia nak benda yang kekal abadi. Jadi gembira kat dunia tak penting, jadi Allah tak sebut. Kenapa Allah nak bagi tahu orang beriman gembira kat dunia sedangkan gembira tu sekejap? Jadi benda tu tak ada nilai bagi orang beriman. Jadi Allah sebut gembira yang berpanjangan, yang sangat besar nilainya. Okey. Jadi boleh kita gembira, tapi gembira sebab apa? Orang beriman kalau gembira kat dunia sebab apa? Apa dia? Sebab dia taat pada Allah. Bahkan amalan yang paling Allah suka, amalan yang paling Allah suka, antara amalan yang paling Allah suka bagi orang beriman apa dia? Menggembirakan orang. Boleh faham tak? Oh, terbalik tu. Biasa kita fikir kita bekerja nak kita gembira kan? Tak, orang beriman dia akan gembira bila dia dapat gembirakan orang. Dia gembirakan orang, dia akan gembira. Kenapa? Dia gembirakan orang, dia akan gembira. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia dapat cinta Allah. Ahabbul a'mal. Amalan yang paling Allah cinta, gembira ke orang. Bila dia gembira ke orang, dia dapat apa? Bila dapat cinta Allah, takkan tak nak gembirakan. Kita orang kaya, yang pemurah, suka pada kita, kita dah gembirakan. Ini Allah sayang pada kita. Jadi kalau nak cinta Allah dan nak kita gembira kat dunia, kena banyak gembira kat orang. Kadang-kadang orang gembira dengan apa? Orang gembira dengan kita hanya dengan senyum je. Dia tengah ada masalah, tiba-tiba kita senyum. Dia rasa apa? Ya Allah, aku jumpa 10 orang, semua tak senyum. Ustaz ni seorang senyum. Dia gembira. Percayalah orang yang susah nak senyum pada orang, memang orang tak akan bahagia. Orang ni tak akan gembira. Sebab apa? Dia selfish. Orang yang pentingkan diri, tak nak peduli pada orang, orang ni tak akan bahagia.
Boleh? Tapi jangan senyum je, duit tak bagi pun. Okey. Senyum tu sedekah. Yalah, kalau senyum yang tak perlu kos apa-apa pun dah dapat pahala. Kalau bagi duit, kan belajar matematik kan. Okey. Jadi punca manusia terima rekod amalan sebelah kiri dan akhirnya masuk neraka. Apa sebab? Apa sebab? Gembira dengan? Okey, soalan dia, takkanlah gembira dengan ahli sebab masuk neraka? Baca ayat seterusnya. Innahu, sesungguhnya, innahu zanna, dia sangka, anna lan yahur, bahawa yahur mana dia tidak akan kembali. Dia terlalu gembira dengan keluarga sampai dia rasa dia tak akan kembali. Kembali pada siapa? Allah. Tak ada ni. Kadihan ila rabbika, tak ada dalam kepala dia. Famulaqih, tak ada. Sebab itulah dia gembira dengan cara melanggar perintah Allah. Sebab apa? Sebab dia kata lepas mati dia tak ada kehidupan. Kemudian Allah kata bala. Bahkan Allah jawab balik, bahkan inna, sesungguhnya inna rabbahu, Tuhannya, kana, maha melihat dengannya. Jadi dia sangka dia takkan kembali kepada Allah. Semua amalan jahat dia takkan terlepas. Maka Allah jawab, tak mungkin terlepas. Tak mungkin apa yang kamu buat terlepas. Kenapa? Sebab Allah maha melihat. Jadi tak ada benda yang terlepas. Semua akan dihisap. Okey. Saya nak bagi contoh manusia yang gembira kat dunia dengan ahli keluarga dia sampai tahap dia tak yakin dia akan kembali pada Allah. Bahkan kalau dia kata dia buat andaian, kalau aku kembali pun, kalau betul aku mati dan ada kehidupan baru pun, orang macam ni dia anggap apa? Allah akan bagi lebih baik daripada yang dia dapat kat dunia. Ramai tak yang berfahaman macam tu? Bila dia senang, dia kaya, dia rasa apa? Tak ada kehidupan selepas mati. Hidup hanya sekali je. Dan kalau diberitahu ada kehidupan, dia buat andaian. Kalau betul ada kehidupan selepas kematian, aku akan diberi lebih baik daripada yang Allah bagi. Kenapa? Kenapa dia berfikir macam tu? Dia fikir logik akal. Kalau Allah benci pada dia, Allah tak akan bagi sihat, Allah tak akan bagi kekayaan. Itu makna Allah suka pada dia. Kalau kat dunia Allah dah suka, di akhirat yang kekal, Allah akan bagi. Oh, bahaya tak pemikiran macam tu? Pemila yang menjahannamkan. Aku dah senang kat dunia, akhirat lagi senang. Tak. Ramai tak orang yang paling susah kat dunia, di akhirat besok paling senang? Ramai kan? Ramai tak yang paling kaya, paling senang kat dunia, di akhirat paling masuk neraka paling bawah kan? Cuba buka surah Al-Kahfi. Allah sebut kisah orang yang diberi kekayaan, dia gembira dengan keluarga dan dia tak yakin dia akan balik pada Allah. Akhirnya dia lupa Allah. 35. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabida abada. Kemudian ayat 36. Wa ma azunnu as-sa'ah qa'imatan walain rudittu
La ajidanna Khairun minha munqalaba. minha munqalaba. Okey, cuba terjemah. Wadakhala ini kisah siapa ni? Bukan seorang pemuda. Seorang lelaki yang Allah bagi kebun kan? Berapa kebun Allah bagi pada lelaki ni? 2 kebun, jannataini. Dan Allah bagi lagi kelebihan lain kan? Ada perniagaan dia yang lain, kemudian sungai yang mengalir. Kemudian wadakhala jannatu, dia pun masuk kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia dan ayat sebelum ni dia beritahu kan, bila dia masuk kebun dia berbangga dengan kawan dia yang beriman. Ana aktsaru minka, dia gembira tak? Gembira. Kemudian dia kata apa? Qala ma azunnu, aku tidak sangka semua ni akan binasa abadan. Ni betul tak? Dia sangka dia tak akan kembali kepada Allah. Lepas tu dia kata apa? Wa ma azunnu as-sa'ah qa'imah, aku tak percaya kiamat akan berlaku. Lepas tu dia kata apa? Dia tak percaya kiamat akan berlaku. Sebab bila aku ni baik, Allah bagi apa-apa semua, takkan Allah nak ambil balik. Lepas tu dia kata apa? Wala in ruditu, kalaulah andaian, kalau betul berlaku kiamat dan aku dikembalikan ila Rabbi, apa yang kau akan dapat? La ajidanna, pasti sesungguhnya aku akan dapati lebih baik daripada yang aku dapat kat dunia. Sebab apa? Dia pakai formula, kalau Allah sayang dia kat dunia, di akhirat Allah akan bagi lebih baik. Boleh? Jadi akhirnya bila gembira kat dunia, puncanya sebab dia yakin dia tak akan kembali pada Allah, maka akhirnya dia akan terima rekod amalan sebelah kiri. Bolehkah? Cuba buka surah Al-Haqqah. Kita surah Al-Haqqah ayat 19. Sebab maksud ayat yang kita belajar hari ini lebih kurang sama dengan apa yang ada dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah, surah 69. Surah 69. Ayat 19. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi wa yaquluha Okey, boleh tengok semua. Kita tak perlu tulis sebab panjang ni. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang diberi rekod amalannya sebelah sebelah apa? Kanan. Apa orang ni buat? Ada tambahan. Dalam surah yang kita baca Allah tak sebut. Apa dia kata? Allah kata, fayaqulu, orang ni berkata, ha umu qra'u kitabiah. Apa makna? Apa makna? Ini kitab aku, bacalah. Mana dia tunjuk pada siapa? Tak, orang bila dia diberi rekod amalan sebelah kanan, dia pun tunjuk pada orang ramai. Ha umu iqra'u, bacalah kamu kitabi, buku aku ni, rekod amalan. Kenapa dia tunjuk pada orang? Sonok, terlalu sonok. Kita bila dapat result kan, tunjuk tak pada orang. Kau dapat result terus simpan. Tunjuk. Orang tak tanya pun kita beritahu. You tahu tak dapat berapa kan? Sebab terlalu seronok kan. Mak bapak pun sama 2 kali 5 kan. Orang tak tanya pun anak dia dapat berapa. Tapi dia cerita dah. Anak saya dapat 9A. Sama dengan abang dan kakak dia 3 orang tu. Itu perangai apa tu? Itu kat dunia salah. Tapi bila di akhirat salah tak? Kita dapat rekod amalan sebelah kanan. Lepas tu kita bangga. Tunjuk. Oh tengok kitab aku. Salah ke tak? Kenapa tak salah? Sebab dunia bukan, di akhirat bukan tempat beramal. Di akhirat ialah tempat terima balasan. Jadi tak salah.
Okey? Jadi kalau nak tunjuk rizak, jangan tunjuk kat dunia, semua tak terpakai. Tunjuk gambar ambil sijil lah, kan? Semua tak terpakai tu. Tunjuk gambar anak dapat 9A lah, semua tak dikira. Yang dikira apa dah? Tunjuk gambar, dapat rekod amalan sebelah kanan ke kiri. Tapi tak boleh nak ambil gambar masa tu. Tunjuk je. Lepas tu, apa dia kata? Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya Allah. Apa kata orang yang terima rekod amalan sebelah kanan? Inni zanantu, aku yakin bahawa aku akan dapat rekod amalanku dengan baik. Maknanya orang beriman daripada awal lagi dia rasa dah. Sebenarnya orang beriman ni sejak bila dia akan rasa dia akan masuk syurga? Sejak bila lagi? Tak, sebelum mati lagi. Kan? Sebelum mati lagi malaikat akan datang bagi tahu berita gembira kalau kita beriman. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Malaikat akan bagi tahu, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah sebab kamu ahli syurga masa dekat nak mati. Kemudian dalam kubur pula, kubur kita akan diluaskan seluas mata memandang. Kemudian dibuka pintu syurga, wangian daripada syurga, hamparan daripada syurga masuk dalam kubur kita. Daripada situ kita dah tahu. Sebab tu yang terima rekod amalan sebelah kanan dia kata apa? Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku dah agak dah. Aku akan dapat hisab yang baik. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diredai. Di mana ni kehidupan yang diredai? Fi jannatin aliyah. Jadi jangan banggalah rumah besar. Jangan bangga rumah besar. Jangan bangga kereta mewah. Sebab tu belum menentukan kita dapat syurga yang tinggi di akhirat besok. Jadi kalau nak berbangga di akhirat besok, fi jannatin aliyah, dalam syurga yang tinggi, kemudian kutufuha daniyah. Apa makna kutufuha? Tengok Allah bagi tahu nikmat ni. Jangan buat tak tahu. Sebab ini Tuhan yang bercakap. Apa makna kutufuha daniyah? Makna daniyah tu daripada dunia, dekat. Apa dia dekat? Buah-buahan mudah untuk dipetik. Kita kan suka makan buah. Kan? Tapi nak makan buah kat dunia ni kadang-kadang terseksa. Kadang-kadang buah ada, duit tak ada. Kadang-kadang duit tak ada, bukan musim dia. Kan? Kadang-kadang duit ada, buah ada, tapi buah pula jauh. Betul kan? Kadang-kadang duit ada, buah ada, dah beli tapi tak elok. Betul? Di syurga buah-buah tu kat mana? Angka. Bila angka masuk syurga nanti, kalau angka nak makan buah durian ke, buah rambutan ke, buah tu kat mana? Kalau angka duduk kat situ, buah tu kat luar. Angka perlu bangun tak untuk pergi petik buah? Bukan keluar, yang kereta pergi keluar beli. Nah, itu kat dunia. Kalau kat syurga macam mana? Semua ada kat depan Allah yang sediakan semua. Angka kena bangun tak pergi ambil kat luar? Tak. Jadi soalannya, kalau kat syurga pokok-pokok buah-buahan ada kat luar kan? Okey, bila angka duduk atas sofa tu, dalam syurga lah, cuba bayang sekejap dalam syurga. Jadi angka kena bangun tak untuk petik buah tu? Tak payah. Ini yang Allah nak bagi tahu. Kutufuha daniyah mana? Untuk petik buah tu terlalu dekat, iaitu tak payah bangun. Kalau tengah baring, tak payah ulur tangan. Buah tu akan masuk, julai tu akan masuk. Dan ikut tempat mana angka duduk. Dan ikut posisi angka duduk. Kalau berdiri, dia datang tinggi. Kalau duduk, dia datang rendah. Kalau baring, tak payah bangun. Dia datang, julai tu datang ke bawah. Lepas kita petik, kita makan, julai tu balik pada tempat asal. Subhanallah, kan? Ya Allah. Itu pun manusia masih duk gila, musangking. Yang harga mahal gila kan? RM40 sekilo. Beli lagi. Tapi solat lambat. Ini
Solat awal ni untuk dapat apa? Bukan musangkil. Lebih pada tu. Dan tak payah pergi ke raub. Kan? Subhanallah. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Kulu washrabu. Makan dan minum. Makan, minum. Tak payah bekerja dah. Tak payah mencari. Tak payah potong buah. Kalau durian tak payah kopek. Kulu washrabu. Makan dan minum. Hani'an. Dengan penuh rasa lazat. Tak ada durian buruk ke, durian putih ke, semua tak ada. Semua dah masak dan sedap. Sebab apa ni? Makanan yang mewah. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dengan sebab amalan kamu yang dulu kat dunia. Subhanallah. Jadi kalau nak nikmat dalam syurga, kena beramal kat dunia. Dia tak akan mungkin dapat free. Okey, saya nak sebut juga antara punca orang masuk neraka, antara punca manusia terima rekod amalan daripada sebelah kiri. Tengok ayat selepas tu. Surah Al-Haqqah. Allah kata apa? Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang diberi rekod amalan sebelah kiri. Fa yaqulu ya laitani. Maka orang ni berkata, celakanya aku, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku tidak diberi kitab ni. Bila dapat rekod amalan sebelah kiri, dia kata apa? Celakanya kalau aku tak dapat rekod ni lagi bagus. Dan dia kata apa? Ya laitaha kanatil walam adri ma hisabiah. Walam adri ma hisabiah. Dan alangkah bagusnya kalau aku tak tahu pun apa hisab aku. Lagi bagus. Sebab apa dia tahu dah? Kalau terima rekod amalan sebelah kiri itu tanda celaka. Lepas tu dia kata apa? Ayat 27. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berangan-angan lagi. Alangkah baiknya kalau aku mati dulu kat dunia, mati terus, hancur terus, tak dibangkit-bangkit lagi. Alangkah baiknya kalau macam tu. Kemudian dia kata, ma'aghni anni maliyah. Harta aku sikit pun tak boleh membantu aku. Habis masa penat cari duit, tengok-tengok 1 sen pun tak boleh bantu. Semua gambaran apa? Penyesalan. Allah sebut satu-satu ni. Orang habis masa cari duit, cari kuasa, tengok dia kata apa pula? Halaka anni sultaniyah. Rusak habis, hancur semua sultan, kuasa aku. Aku habis masa kejar kuasa, kejar kerajaan, akhirnya satu pun tak boleh bantu aku. Kemudian Allah kata pada malaikat, khuzuhu faqullu. Tangkap dia dan guluh, ikat. Belenggukan rantai kat lehernya. Kemudian summal jahim salluh. Kemudian neraka jahim sumbatkannya, masukkannya. Dan ayat 32 Allah kata apa? Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. Tengok. Kemudian Allah kata ada rantai. Panjang berapa banyak? Berapa panjang? 70 hasta. Ini satu hasta ni. 70 hasta kalilah 70 kan. Tuhan buat apa ni? Dalam tafsir dia kata disumbat dalam dubur ahli neraka. Daripada dubur tu keluar ke mulut. Sepanjang 70 hasta. Tengok apa sebab? Allah begitu sebab. Sebagaimana dalam ayat Allah begitu sebab. Kenapa masuk neraka? Kenapa terima rekod amalan sebelah kiri? Ayat ni pun Allah beritahu. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sebab pertama, dia tak beriman kepada Allah. Tapi yang saya nak tekan di sini sebab kedua. Sebab kedua, dia masuk neraka Jahannam. Dia diterima rekod amalan sebelah kiri. Apa sebab kedua? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebab dia tak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin. Dia sendiri tak bagi dan dia tak dorong orang, dia tak galakkan orang supaya bagi. Penyebab dia masuk neraka, penyebab dia dapat rekod amalan sebelah. Kenapa? Soalan dia kenapa? Sebab masuk neraka, satu tak beriman, yang kedua tak bantu orang miskin. Kenapa? Apa yang Allah nak beritahu ni? Rupa-rupanya tak bantu orang miskin, tak cari orang miskin, tak bagi makan orang miskin, rupa-rupanya antara penyebab utama masuk neraka. Apa yang Allah nak beritahu ni? Berapa ramai kan orang Islam duk syok sendiri, solat berjemaah lagi, pergi umrah, keluarkan zakat, tapi dia tak peduli pada orang miskin. Dia syok, dia kata dia dah akan selamat di akhirat. Belum tentu. Sebab Allah kata antara sebab tak selamat di akhirat ialah tidak mendorong untuk bagi makan pada orang miskin.
Sebabnya kata ahli tafsir, Allah nak beritahu Islam ni ada dua. Islam ni ada dua. Satu beriman dengan Allah, iaitu hablum minallah. Dan tanda hubungan kamu dengan Allah betul ialah kamu cari orang miskin, bantu orang miskin. Hablum minan nas. Kalau setakat berkawan dengan kawan-kawan biasa yang sama-sama kaya kan, yang sama-sama sepejabat, itu belum tentu kamu jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan manusia ialah bantu orang miskin. Jadi saya nak ingatkan saya dan semua pelajar, jangan syok sendiri selagi mana kita tak bantu orang miskin. Selagi mana tidak ada senarai orang miskin yang selalu kita bantu. Dan bantu ni sebenarnya Allah sebut makan. Sebab makan tu benda yang asas. Tapi benda yang lebih penting daripada makan apa dia? Agama. Kadang-kadang kita bantu orang miskin bagi makan. Tapi dia tak salat. Tak makna juga tidak ada faedah. Kan? Yang menyelamatkan mereka di akhirat besok bukan makanan, tapi ilmu. Jadi bagi makan, lepas tu bagilah ilmu. Supaya akhirnya mereka terima rekod amalan daripada sebelah kanan. InsyaAllah. Okey, cukup setakat ni ya. Kita tengok soalan. Oh, nak pukul 12 dah. Dan saya nak sentuhlah sikit pasal orang duk sibuk pasal saf, jarak saf dalam solat kan. Saya pun tak tahu kenapa duk bergaduh kan. Dah setahun lebih dah. Dekat setahun. Ha? Setahun lebih dekat setahun. Yelah, dekat setahun dah. Kenapa duk bergaduh pasal jarak ni? Yang Allah sebut ni masuk neraka pasal apa ni? Sebab jarak sah ke sebab tak bagi makan orang miskin? Berapa ramai yang tak peduli orang miskin di luar? Jarak dia dengan orang miskin bukan 1 meter, 100 kilometer. Kadang-kadang orang miskin duduk kampung dia tapi dia tak jumpa, tak cari pun. Tapi duk bergaduh pasal jarak sah dalam solat. Itu tak ada dalil pun yang mengatakan jarak sah penyebab masuk neraka. Tak ada. Yang ada dalil penyebab masuk neraka ni tak bantu orang miskin. Yang ada dalil penyebab masuk neraka pada fawailun lil musallin. Orang yang salat lalai, bukan jarak sah. Kadang-kadang sah dah rapat, tapi wailun. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Kita tahu tak sebab apa Allah kata fawailun lil musallin? Celakalah orang yang salat. Kenapa? Tahu tak dalam surah apa tu? Surah Al-Ma'un. Kenapa dia solat tapi masuk neraka? Adakah sebab jarak sah? Bukan. Sebab yukazzibu biddin. Sebab dia solat tapi dia mendustakan agama. Apa pendustaannya? Fazalika yadu'ul yatim. Sebab dia tak peduli pada anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala, ya Allah. Sebab yang sama. Solat. Dah jaga saf. Dah rapat. Tapi tak peduli pada orang miskin. Allah kata, fawailul lil musallin. Jadi kadang-kadang bila kita tak fokus pada Quran keseluruhannya, maka kita hilang hala tuju kan. Yang bantu orang miskin ni sepanjang zaman. Tapi yang jarak sah ni baru je. Ayat ni dah turun 1400 tahun yang lepas. Sepatut kita fokus pada yang Allah, yang Quran fokus. Hubungan dengan Allah, tandanya apa? Kamu cari orang miskin. Jangan duk fokus pada bab solat kan. Bukan solat tak penting. Tapi kerana solat juga ramai masuk neraka. Bila dia tak peduli pada orang miskin. Jadi bagi saya, kalau tak setuju dengan jarak saf, jangan pergi. Saya ambil pendapat, saya tak setuju. Saya tak pergi. Sudah. Dan kita tak berdosa pun sebab bukan pilihan kita. Dalam agama ni ada dua bentuk perbuatan. Satu, yang kita ada pilihan. Yang kita ada pilihan, bila kita tak buat, berdosa. Sebab kita ada pilihan. Yang kedua, kita tak ada pilihan. Bila kita tak ada pilihan, itu arahan. Kalau kita langgar, jadi masalah akan mudarat lagi besar. Bukan pilihan kita. Bila kita tak buat, kita tak berdosa. Allah tak akan tanya, kenapa kamu tak pergi salat di masjid? Sebab, saf ada jarak kan? Allah tak akan tanya. Sebab apa? Sebab itu, ijtihad semua ulama satu dunia mengatakan mudaratkan. Kalau dia salah, dia tangguh dosa. Dia tangguh dosa. Kita masih boleh tak peluang solat rapat sah dalam rumah? Masih tak ada peluang nak jaga solat dengan anak-anak kita rapat sah? Boleh. Boleh tak nak tadabbur Al-Quran dengan anak-anak kat rumah? Banyak masa. Kamu buat ke tak? Anak-anak kamu sepanjang PKP ni tadabbur tak Al-Quran?
Jadi kadang-kadang kita hilang fokus. Bukan benda tu tak penting, tapi ada benda yang lebih penting dan lebih asas. Yang Allah sebut penyebab masuk neraka kan. Berapa ramai orang miskin. Sekarang lagi ramai miskin. Sebab apa? Musim PKP kan. Ramai yang tak ada kerja, ramai yang hilang pendapatan. Kita duk bergaduh pasal sah. Ya Allah. Wallahu a'lam. Kenapa halus ah? Tak halus sangat ah? Boleh besar ke? Maknanya jika kita berada di bandar untuk mencari orang miskin mungkin agak sukar. Bolehkah kita lakukan bantuan dalam bentuk kepada NGO yang ada di Malaysia? Boleh je. Nak bantu orang miskin agak sukar. Sebenarnya, saya nak tanyalah. Sebenarnya, miskin ni ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Di bandar, kadang-kadang di bandar lagi banyak kan. Ada rumah tinggal di mana? Di kampung ke di bandar? Di bandar. Gelandangan. Di Kuala Lumpur ke di Kuala Musa? Sebenarnya kalau kita nak cari ramai orang miskin. Satu. Yang kedua, saya nak tanya, Musa dengan Khidir kan? Musa ni seorang Nabi kan? Masa dia nak belajar dengan Khidir, jumpa tak orang miskin? Dia jumpa kat mana tu? Jumpa tepi pantai setelah berjalan jauh. Jadi kalau Musa pun sanggup berjalan jauh untuk bantu orang miskin, siapa kamu malah berjalan? Siapa kamu malah nak mencari orang miskin? Jadi sebenarnya kadang-kadang mindset kita ni bantu orang miskin bukan agama, bukan ibadat. Kita belajar Islam, rukun Islam. Kan? Aku dah salat, aku dah puasa, aku dah keluarkan zakat. Tak. Jadi sebenarnya kalau nak bantu orang miskin, kalau kita cari, akan jumpa. Kadang-kadang tak payah, tak sempat pergi ke luar negeri. Tak payah pergi ke daerah lain. Tengok-tengok rumah kita, sebelah rumah kita ada miskin kan. Kadang-kadang orang tu duduk taman kita. Kan? Duduk taman kita okey lah. Tapi kematian suami. Dia pula tak ada kerja kan. Anak pula tak dapat bantuan. Ada di taman mewah. Keluarga yang macam tu. Tapi bila kita tengok rumah besar, ni tak ada orang miskin tak. Sebab itulah zaman Nabi sentiasa zarah kan. Sentiasa zarah rumah sahabat. Akhirnya mereka jumpa orang miskin. Jadi carilah, usahalah. Dan kalau nak bagi pada NGO pun boleh. Cuma saya nak bagi tahu, berbeza, sangat berbeza. Kita pergi sendiri cari orang miskin, kita pergi sendiri, pergi rumah dia dan menghayati kehidupan dia, tengok rumah dia, keadaan rumah dia, anak dia. Lagi kita rasa mereka sangat-sangat bukan setakat perlukan duit, bukan setakat perlukan tunggas, banyak lagi mereka berhajat. Berbeza dengan kita melalui NGO, kita tak tahu keadaan yang sebenar. Kadang-kadang duit tu tak sampaikan, kadang-kadang sampai pun tak sepenuhnya. Wallahu a'lam. Tak, okey. Kiraman katibin, kiram makna mulia, itu sifat. Tugas dia apa dah? Wa inna alaikum lahafizin kan? Allah kata setiap ke atas kamu ada hafizin, penjaga. Mereka lah. Apa sifatnya? Kiraman. Semuanya yang menjaga kamu sifatnya kiram. Kiram ni jamak kepada karim. Sifat malaikat yang duduk sebelah kita sifatnya mulia. Jadi Allah sebut mulia supaya kita malulah bila nak buat maksiat. Malulah malaikat ni yang tak pernah buat dosa. Dia jaga engkau je. Tiba-tiba engkau asyik nak buat dosa je. Kemudian tugas dia apa dah? Katibi, menulis. Okey. Kemudian Allah juga sebut sifat malaikat yang sama dalam surah Qaf kan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun. Raqib atid pun sifat bukan nama. Raqib apa makna? Yang sentiasa mengawas. Ni malaikat yang duduk sebelah ni, satu mulia. Yang kedua, raqib, sentiasa mengawal. Pantang je, kita cakap je, zat dia tulis. Kita marah je, kita menjerit, zat dia tulis. Itu makna raqib. Kita kadang-kadang kita mengawas orang kan, kadang-kadang terlepas juga. Kan? Macam masa kita masuk peperiksaan, ada 5 orang pengawal, kita boleh meniru juga. Kan? Atid, apa makna atid?
Atid ialah yang sentiasa hadir. Ya Allah. Berapa ramai pengawal yang tak sentiasa hadir. Kadang-kadang hadir pun fizikal dia, mata tidur. Tapi malaikat yang di sebelah kita ni, raqib, sentiasa mengawas. Atid sentiasa hadir bersama kita. Kecuali dua keadaan je, dia jauh sikit kan, Nabi sebut. Bila dua keadaan, itu pertama ketika dalam tandas, yang kedua ketika bersama suami isteri. Dia bukan hilang terus, dia jauh sikit, tapi dia tahu apa yang kita buat dan dia tetap akan mencakiknya. Soalan, Ustaz, bukankah dengan bayar zakat itu cara membantu orang miskin, cuma tak pergi sendiri untuk bagi kepada orang miskin? Dia sebenarnya zakat wajib. Kan? Zakat wajib. Yang kita bantu orang miskin tu dia masuk bab sunat. Sebab tu Allah sebut dalam hadis kursi, tidak ada amalan yang paling aku suka yang dilakukan oleh hamba-Ku melainkan amalan fardu. Tapi lepas tu Allah kata apa dalam hadis kursi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hamba-Ku sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan sunat pula. Tak cukup dengan solat fardu, 5 waktu dia solat sunat. Tak cukup dengan zakat yang wajib, dia bagi pula sedekah yang sunat. Sehinggalah Allah kata, aku cinta padanya. Jadi, amalan sunat ni membantu untuk kita semakin dekat pada Allah dan semakin kita dapat cinta Allah. Yang kedua, amalan sunat ni membantu untuk menampung amalan fardu yang kurang. Kemudian yang ketiga, amalan sunat sebagai bukti. Sebagai bukti, kita betul-betul ikhlas nak bantu orang miskin. Sebab yang zakat tu wajib kan. Orang ni bila bagi yang wajib ni kadang-kadang tak ikhlas. Sebab wajib. Betul tak? Sebab itulah antara solat fardu dengan solat sunat, yang mana lebih kita buat ikhlas? Yang mana? Antara solat subuh dengan solat tengah malam kan? Solat tengah malam lagi ikhlas. Sebab apa? Sebab tak wajib tapi kita buat. Jadi jangan hanya bergantung pada zakat sahaja. Dan zakat kita tak ada jaminan diterima oleh Allah 100%. Semoga dengan kita sedekah orang miskin yang sunat ni membantu. Lagi pula, bila kita sedekah pada orang miskin, sebenarnya kita bantu siapa? Diri kita sendiri. Kenapa nak kedekut? Lagi banyak kita bantu, lagi banyak masa kita guna untuk bantu orang miskin, sebenarnya lagi banyak saham kita di akhirat besok. Wallahu a'lam. Berapa peratus? Dia satu, Allah kata apa? Sifat orang beriman dalam surah Al-Furqan. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalik. Orang beriman bila dia bagi tidak boros dan tidak kedekut. Di tengah-tengah. Bila bagi pada orang miskin, mengikut keperluan dia. Jangan bagi lebih. Kalau dia perlukan 100, bagi 100. Kan? Tapi kalau dia perlukan 100, kita bagi RM10. Itu dipanggil kedekut. Jadi bagi, satu ikut kemampuan kita, yang kedua ikut keperluan dia. Okey? Kalau kita duit banyak, orang tu perlukan sikit, cari orang miskin yang lain. Sebab sebenarnya orang miskin ramai. Orang miskin adalah aset untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi kata, rahmatilah orang lain, semoga Allah merahmati kamu. Wallahu a'lam. Ustaz, mana lebih afdal, bayar hutang yang ada ke atau bantu orang miskin? Mana lebih afdal, bayar hutang ataupun bantu orang miskin? Boleh tak saya tukar soalan? Mana afdal, salat subuh dengan salat sunat subuh? Mana afdal? Bayar hutang wajib. Bantu orang miskin sunat. Jadi kaedah dia, soalan tu tak patut ditanyalah. Wajib buat yang fardu dulu. Selesaikan hutang dulu. Orang, kita nak sedekah macam mana? Kita ada tanggungjawab. Sedekah ni untuk siapa? Untuk orang yang ada duit lebih lah. Kamu duit lebih tak ada, bayar hutang dulu. Dah settle hutang semua, insyaAllah lepas tu ada lebih, bagilah sedekah. Wallahu a'lam. Bukti 99 nama Allah
tengok tapak tangan tulisan Jawi 18 campur 81, 99. Tak payah, jangan buang masa lah. Jangan buang masa tengok jari tu. Tengoklah Al-Quran. Tengok Al-Quran. Baca Al-Quran, Yasin, 1 huruf, 10 pahala. Ini tengok jari tak dapat pahala apa-apa. Jangan buang masa. Itu, kadang-kadang belajar matematik ni, salah guna matematik. Ustaz, tadi Ustaz cakap, lagi mulia orang itu bagi Allah, lagi Allah duga dia. Maksudnya, kalau orang tu rasa aman dengan kehidupan dia, adakah dia tak mulia? Dia tak mulia lah. Sebab orang beriman sentiasa rasa apa? Selagi dia beramal salah, selagi dia rasa takut tak diterima amalan, risau amalan dia tak sempurna kan. Dan sambil itu dia mengharap. Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang beriman yang dah beriman, dah solat, dah sedekah, tapi qulubuhum wajilah, hatinya masih rasa takut. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, dengar kata Imam Hasan Basri, orang beriman dan beramal soleh, tapi dia takut. Orang yang jahat, buat jahat, tapi dia tenang. Itu beza dia. Wallahu a'lam. Bagaimana cara untuk bantu orang miskin, agama dan harta? Macam mana? Bantu orang miskin, agama dan harta. Cara untuk bantu orang miskin, agama dan harta. Sebab itulah bila kita nak bantu orang miskin, saya dah sebut tadi kan, yang paling penting orang miskin perlukan apa? Agama. Bila orang miskin ada agama, dia tak akan meminta. Dia tak akan bergantung pada orang. Dia akan bergantung pada Allah. Sebab agama mengajarnya, kalau kamu nak jadi terbaik, bergantunglah pada Tuhan. Sebab Tuhan memiliki segala-gala. Tapi kalau orang itu miskin harta, kemudian miskin pula agama, lagi menjadikan dia rosak akidah. Iaitu, dia akan bercakap bohong, dia akan bergantung pada orang. Akhirnya dia tak akan membawa apa-apa kebaikan. Jadi sebab itulah bila kita bantu orang miskin, yang paling utama bantulah agama. Dan sebab tu saya kata kena pergi tengok. Kena pergi tengok ziarah orang miskin tu. Tanya keadaan dia, macam mana solatnya, macam mana baca Qurannya, pandai tak. Kalau mereka tak solat, mereka tak pandai, jangan bagi beras saja. Kalau bagi beras macam kita bagi beras pada ayam, lepas tu besok kita sembelih kan. Kita bagi dia kenyang, lepas tu dia masuk neraka. Tak. Kita bagi tahu, insya-Allah kita akan bantu nak ajar mereka. Carilah guru ke, bagi allowance, pergi hantar mengajar rumah orang miskin. Kenapa kita buang masa, buang tenaga, ustaz-ustaz duk mengajar di masjid kan? Setiap malam ada ustaz. Yang mengajar, yang belajar pun muka yang sama. Sampai orang tu mati ataupun ustaz tu mati. Tapi orang miskin di luar tu, berapa ramai, beribu-ribu, tak ada siapa nak santuni, tak ada siapa nak ajarkan. Jadi saya nak sarankan pada pihak masjid, pada pihak AJK, para asatizah, pergilah santuni orang miskin, dan ajarlah mereka agama. Kalau kamu tak ada duit, bagi ilmu. Mereka sangat-sangat memerlukan ilmu. Supaya mereka jangan susah kat dunia sahaja. Biarlah kesusahan mereka hanya di dunia, tapi di akhirat besok mereka masrura. Wallahu'alam. Dah cukup kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30 Al-Asma'ul Husna. Jadi kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.